Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam perbincangan kitab At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Pada siri yang ke-61 pada hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang tak jemu-jemu mendengar pengajian kita pada setiap hari, semata-mata untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat kefahaman yang baru dalam memahami Al-Quranul Karim. Sebelum kita pergi lebih jauh, sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita ini terbahagi kepada 3, iaitu Qamus Al-Quran bahagian pertama, yang kedua latihan kaedah terpilih menggunakan kitab merah, dan yang ketiga adalah Tadabbur Al-Quran. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, pengajian Qamus Al-Quran untuk 4 bar, 4 kotak merah perkataan yang sering dan selalu digunakan di dalam Al-Quran telah kita habis 1 pusingan. Dan semalam dan 2 hari lepas kita telah masuk dalam pusingan yang kedua. Kita akan mencari 2 kotak merah, 2 bar. Ini perkataan yang jarang-jarang digunakan, tapi masih digunakan 2 kali ataupun 3 kali saja dalam Al-Quranul Karim. Dan kaedah terpilih, alhamdulillah, tak menggunakan kitab hijau ini kita telah habis. Telah habis. Pusingan pertama dah habis. Pusingan yang kedua pun telah habis. Dan sekarang ini kita masuk pada latihan buku merah. Tadabbur Al-Quran, perkataan seerti semuanya kita telah selesai bincangkan. Sekarang ini kita membincangkan mengenai dengan tadabbur, perbezaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Alhamdulillah, tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita, boleh tuan-tuan layari page Facebook kami di Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun dilayari YouTube kami, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Tanpa melengahkan masa, saya terus pergi ke bahagian pertama, iaitu Qamus Al-Quran. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita berada pada huruf ba dan mencari 2 bar, 2 kotak merah. Pada muka surat yang ke-75, tuan-tuan yang sedang mengikuti kita, yang ada buku ni, buka muka surat 75. Yang tak ada buku, sila dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Admin akan masukkan sebentar lagi. Buku hanya berbaki, tak banyak lah, sikit je. Habis buku ni, habislah stok.
Kemudian kita tengok batala. Ba, ta dan la. Muka surat 75 Kata dasarnya ba, ta dan lam. Batal ni makna sia-sia. Batal. Ada juga batal makna batal. Dalam fiqh batalati solatu. Telah batal lah solat. Batal. Batal. Okey. Kalau abtal, itu namanya pahlawan, panglima. Orang yang gagah dalam berlawan. Okey. Itu tak ada dalam Quran lah. Batal wa batala ma kanu ya'malun. Telah sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Okey? Telah sia-sia. Tak dapat apa? Tak dapat reward, pahala pun. As-sawab tak dapat. Abtala makna mensia-siakan. Apa perbezaan ni antara batala dan juga abtala? Bila sebut tentang batala, fi'il tadi adalah fi'il lazim. Apa makna fi'il lazim? Tak ada maf'ulun bih. Abtala maknanya mensia-siakan. Rujuk, refer balik muka surat 14. Kolom nombor 2. Disebutkan af'ala yuf'ilu abtala yubtilu. Itu semua adanya maf'ulun bih, kita panggil fi'il muta'addi. Lawan dia fi'il lazim. Muta'addi yang ada maf'ulun bih. Seterusnya ba, ta dan nun. Batan. Batan ni makna yang terlindung. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Nampak batan? Juzuk ke berapa tu? Juzuk yang ke 8, 6 lai plus 1 page. Ayat atas tu. Tuan-tuan akan jumpa Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithm wa ma batana. Batana tu apa yang tersembunyi. Ma zahara apa yang jelas, apa yang terzahir. Okey? Terlindung makna tersembunyilah. Batin. Batin benda tak nampak, zahir benda yang nampak. Okey? Seterusnya batanan, butun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nampak? Juzuk berapa tu? Suratul Nahl. Juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14. Tuan-tuan buka 7 lai, juzuk 14. 7 lai, juzuk 14, ayat belah-belah bawah sikit lah. Tuan-tuan akan nampak. 7 lai, juzuk 14. Tuan-tuan kalau yang dah jumpa cari Quran, tuan-tuan masuk dalam tu, share sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka boleh buka juga, dapat pahala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nampak, Allah Ta'ala telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Butuni ummahatikum. Butun adalah plural, jamak. Kepada batanun. Batanun satu perut. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala menjadikan penglihatan hati. Mudah-mudahan kamu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitanah adalah rakan yang sangat karib. Bitanah. Ini dalam surah apa? Surah Ali Imran. Juzuk keempat 2 lai. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Nampak? Bitanatan min dunikum
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Okey. Bitanah. Bitanah ni tuan-tuan boleh rujuk balik dalam tak silap saya dalam Al-Qurtubi tafsir Al-Qurtubi. Bitanah ni rakan karib yang mana dia ni sebenarnya bukan daripada kamu, bukan daripada sebangsa ataupun seqabilah kamu. Dia adalah daripada qabilah yang lain, warga negara lain. Tapi diambil dia menjadi kerakyatan, kewarganegaraan kaum tersebut, negara tersebut. Nampak Itu nama bitanah. Dia asalnya tempat lain. Tapi diambil dia masuk menjadi warga negara, menjadi qabilah sesuatu kaum. Okey. Kita dah bincang ni bitanah, ada satu lagi perkataan yang seerti dengan bitanah Tuan-tuan tengok balik. Refer balik yang pengajian kita sebelum ni. Kemudian seterusnya muka surat 76. 76. Apa dia tu? Dua ba. Ba, qaf dan ya. Baqiya yabqa. Baqiya yabqa maknanya kekal. Dalam surah Ar-Rahman pun ada baqiya yabqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nampak? وَيَبْقَى yang kekal adalah wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, wajah Allah, iaitu Allah Taala yang kekal. Yang lain kullu man 'alaiha fan, yang lain semuanya akan binasa. Okey? Abqa adalah mengekalkan. Ini yang kita nak bagi tahu tadi tu. Baqiya yabqa makna telah kekal. Nampak tak? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yabqa fi'il mudhari'. Wajhu fa'il. Dzil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika. Rabbika mudhafun ilaih. Dzil jalali wal ikram mudhafun ilaih. Mana maf'ulun bih? Tak ada maf'ulun bih sebab atas tiga huruf baqiya yabqa tidak ada maf'ulun bih. Hanya fi'il lazim sahaja. Fi'il fa'il dah cukup. Tetapi bila masuk saja yang nombor dua, abqa atas wazan af'ala, itu makna mengekalkan, pasti ada maf'ulun bih. Refer muka surat 14 atas wazan kolom nombor dua, af'ala yuf'ilu akrama yukrimu, dan juga abqa yubqi, itu maknanya mengekalkan adanya maf'ulun bih. Okey? Baqiyatun makna yang berbaki, yang kekal ataupun yang berbaki. Dua-dua boleh. Tapi yang baki, yang kekal samalah maknanya. Sebab apa tau? Okey, contoh Tuan-tuan makan. Apa yang berbaki daripada makanan? Yang berbaki tu yang kekal lah. Yang lain semua dah makan. Nampak? Okey. Kemudian kita lihat lagi muka surat 77. Baladun. Ba, lam dan dal. Balad. Baladun ni negara. Jamak dia adalah biladun ataupun buldanun. Dua-dua boleh. Jamak dia apa? Biladun boleh. Tambah tuan-tuan, tambah satu lagi buldanun. Boleh juga. Dalam surah As-Saba juzuk 22. Berapa lah 4 line plus 1 page. Ayat atas sekali 4 line plus 1 page. Juzuk 22. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nampak? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah. Baldatun bawah tu makna daerah, negeri. Jamak dia apa tu? Jamak dia sama juga. Biladun.
dan juga buldanun, sama. Cuma ada ulama menyatakan baldatun ni dia satu kepingan, satu pecahan daripada balad. Balad ni mungkin negara, tetapi baldatun adalah satu negeri daripada negara tersebut. Nampak tak? Tapi jamak tetap sama. Biladun dan juga buldanun. Ada juga kata baldatun ni negara yang kecil, negeri yang kecil. Kalau baladun satu negara tapi yang besar. Okey. Kemudian kita lihat yang dua ba lagi. Ba, lam dan waw. Muka surat 77 Bala ya belu. Bala. Bala ni bukan maknanya bala. Bala. Ba, lam, alif. Bala. Makna bala ya belu ni makna menguji. 3 huruf menguji. Bala. Tapi tuan-tuan, bukan ba, lam, ya yang ada alif kecil. Alif ketot atas tu. Ba, lam, ya, rumah ya, kemudian alif kecil. Alif yang kecil. Itu nama dia bala. Bala sebutannya sama, tetapi dari segi resam tulisan berbeza. Itu maknanya ya. Ya, bala, ya. Kalau kita lihat di dalam persoalan, contoh tuan-tuan baca apa? Surah Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sampailah ayat habis. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nampak? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebijak-bijak hakim? Jadi disunatkan orang yang membaca, orang yang mendengar, siapa yang menyebut alaysallahu bi ahkamil hakimin, maka jawapan dia bala, ya. Bala tu makna ya. Tapi bukan bala ni ba lam alif, bukan. Ba lam ya ada alif kecil atas. Bala. Maknanya ya. Jawab kepada alaysa. Okey, alaysa. Jawab dia bukan na'am. Na'am tu maksudnya tidak. Boleh. Kalau tuan-tuan tanya, hal akalta, adakah kamu makan? Na'am. Akal tu, ya, aku dah makan. Okey, na'am tu makna ya. Untuk soalan hal, okey. Hamzah istifham tu antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Tapi dalam persoalan alaysa, tidakkah dalam bahasa Melayu, tidakkah? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tuan-tuan tak boleh sebut na'am. Tuan-tuan sebut na'am maknanya tidak. Kena sebut bala. Ba lam lam, ya rumah ya, alif kecil atas. Bala, itu makna ya. Nampak Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Jawapannya bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tak kiralah imam yang baca ataupun makmum yang baca, tak kiralah dia yang membaca atau dia yang mendengar, disunatkan jawab. Walaupun dalam solat, walaupun di luar solat, bukan dalam hati tetapi mulut. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Disunatkan. Sama lah juga alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sama. Jawab juga. Okey itu perbahasan yang kita nak sebut tu. Bala ya belum makna menguji. Tuan-tuan boleh refer juga dalam pengajian grammar, nahu dan juga sorof. Tuan-tuan type lah. Di YouTube kita pun ada, di page Facebook kita pun ada. Pengajian dinamakan pengajian bab nahu, bab istifham. Tuan-tuan rujuk di sana, kita bagi secara detail. Ini functionnya untuk apa, ini functionnya untuk apa, bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Contohnya semua ada sekali, tuan-tuan boleh refer. Tulis dalam buku tuan-tuan. Lepas habis pengajian ni,
Kita nak refer dalam page Pusat Tahfiz At-Taqwa bab istifham, pertanyaan. Okey Okey. Kemudian bala yablu balaun. Bala ni makna apa? Bala ni maknanya ujian. Ujian. Bala pun bala. Contohnya bala ni gempa bumi. Memang bala lah. Dia itu ujian. Nampak? Ujian itu dipanggil bala. Bala itu dipanggil ujian. Oh, negara ini, negara sekian-sekian sedang ditimpa bala gempa bumi. Okey. Ataupun ayat lain, negara sekian-sekian sedang diuji dengan gempa bumi. Jadi, maksud yang sama. Bala dan juga ujian. Bala itu adalah satu jenis daripada ujian. Dia bala ni ada ujian, ada yang sebagai kafarah. Kafarah untuk menghapuskan dosa. Ada juga. Jadi, di sini kita panggil balaun adalah ujian. Bala yablu verb fa'il. Balaun adalah isim masdar. Isim masdar. Abla yubli iblaan. Maknanya memberi ujian. Memberi apa? Ujian. Ini bala yablu kita panggil PL yang sulasi 3 huruf. Abla sudah pasti di sana adanya apa? Maf'ulun bih. Okey, ibtala bila ada penambahan, sudah pastilah dia makna ujian yang bukan biasa-biasa, ujian yang kuat. Ibtala yabtali ibtilaan. Bukan ujian biasa, ujian yang kuat. Okey. Kemudian kita lihat lagi yang 2 bar. Di mana 2 bar lagi? Muka surat berapa lagi? 78 tengok. Ba waw hamzah. Ba yabu. Yabu. Apa ayat dia? Mana kembalilah ba yabu. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. Okey. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Mereka kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bawwa'a makna menempatkan. Bawwa'a yubawwi'u tabwi'an. Okey. Menempatkan. Tabawwa'a yatabawwa'u tabawwu'an, mengambil tempat. Ini tabawwa'a kalau tuan-tuan lihat dalam hadis pun ada tau. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-adakan hadis, buat hadis maudhu', reka hadis ke atas nama Nabi, di atas nama Nabi, maka tempahlah tempat di api neraka. Mengambil tempat di api neraka. Nampak? Tabawwa'a makna mengambil tempat, menempah tempat. Bawwa'a adalah kita panggil apa nama ni? Dia menempatkan. Refer muka surat 14. Bawwa'a kolom nombor 3. Fa'ala yufa'ailu. Bawwa'a yubawwi'u. Tabawwa'a tuan-tuan refer muka surat 14. Wazan kolom nombor 8 ke 9. Tengok balik Tuan-tuan tengok atas wazan tafa'ala yatafa'alu. Seterusnya perkataan ba, waw dan juga ba. Babun. Sebab apa alif? Sebab apa waw? Dia sebenarnya, sebab apa kata dasar dia ba, waw, ba? Tapi isim mufrad dia, singular dia babun. Maknanya alif babun tu asal dia waw. Ditransferkan, tukar menjadi alif. Asalnya waw. Ba, waw, ba.
tiba-tiba lepas tu tukar jadi alif. Macam mana kita nak tahu dia waw ke ya asalnya? Sebab alif ni selalu dia bukan asal. Dia tompang ya, orang bagi tompang. Sebenarnya yang asal waw ataupun ya. Tapi di sini ba pun asalnya ba waw ba, bukan ba ya ba. Macam mana kita nak tahu? Tengoklah jamak dia. Jamak dia abwabun. Gunakan waw. Jadi maknanya dia mufrad dia waw lah asalnya. Bukan abyabun, abwabun, pintu. Boleh? Seterusnya tuan-tuan. Tadi kita start lambat sikit, minta maaf tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah. Kerana ada masalah teknikal sikit. Kita punya elektrik lah. Elektrik bahasa Arab panggil kahraba. Al-kahraba. Kadang-kadang hidup, mati, hidup, mati. Jadi, itu yang problem kita tu. Guna wifi, gelap, macam mana kita nak buat live Jadi Alhamdulillah tuan-tuan yang setia, bersabar, menanti. Allah Ta'ala balaslah jasa ataupun masa tuan-tuan dan tuan-tuan korbankan. Kemudian, kita lihat lagi pada hari ini muka surat 78. Untuk dua bar kita berbaki dua huruf lagi. Iaitu apa? Iaitu ibyadda, daripada bayadda. Bayadda. Ibyadda. Ibyadda dia maknanya menjadi putih. Baydun kita panggil abyad. Abyadun. Abyadun makna apa? Abyadun maknanya putih. Untuk muzakkar lelaki, perempuan dipanggil bayda. Dalam surah apa ni surah tu Al-Imran Al-Imran juzuk yang keempat, satu lai. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Nampak? Okey. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Nampak? يَوْمَ تَبْيَضُّ, pada hari menjadi putih wajah-wajah. Jadi ibyadda yabyaddu makna menjadi putih. Menjadi putih. Abyadunya tulis abyadu, dia tak boleh baca abyadun sebab ismul ladzi la yansarif warna semua tak boleh. Abyadun. Atas wazan fi'il ni af'alu. Jadi abyadu. Bayda'u, putih. Kita dah sebut tadi. Kalau bidun, itu telur. Telur ayam. Bid. Okey, bayadat. Bid. Okey. Abyadun. Abyadu. Jamak dia adalah bid. Nampak? Kita kata telur ni, telur baydun. Telur apa? Baydun. Bayd. Tapi Arab Ammi dia sebut apa? Arab pasal sebut bid. Mudah, nak sebut bayd kan susah. Abyadu bayda makna putih. Abyad jamak dia apa? Apa perbezaan tu antara nombor 2 dengan nombor 3? Okey, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Dekat sini pun tulis telur juga loh, telur. Nak bagi tahu tuan-tuan dan juga perempuan, abyadu adalah putih untuk muzakkar lelaki. Bayda'u adalah putih tetapi untuk perempuan, untuk muannas. Abyadu adalah mufrad, putih, warna putih. Jamak dia apa? Bidu. Bidun. Okey. Kalau baydun adalah telur, telur ayam. Kemudian ba ya ain. Ba ya ain. Tuan-tuan nampak ba ya ain ni? Bay'un. Bay'un ni jual beli. Asalnya ba'a menjual. Ba'a yabi'u bay'an. Bay'an tu makna menjual. Tapi dibubuh satu term jual beli. Bay'un. Jamak dia adalah buyu'un.
Sebab tu bab dalam kitab fiqh dinamakan babul buyu' dalam bab muamalat. Bab jual beli, bukan bab jual-jual, bukan jual beli. Disentuh dua-dua sekali. Ini boleh juga kita panggil dalam bab taghlib. Sebut jual yang dimaksudkan jual beli. Okey, bay'un. Boleh Kalau baya'a yubayi'u mubaya'atan, maknanya berjanji setia. Berbay'at, berjanji setia, baya'a. Tabaya'a yatabaya'u tabayu'an, saling berjanji setia. Sama je, apa beza dia? Baya'a ni berjanji setia pun sama juga, saling juga. Mana ada baya'a saling berjanji setia seorang-seorang. Dia mesti berjanji setia dengan satu pasukan ataupun satu grup ataupun dengan seorang yang lain. Dia tak boleh aku janji setia, tak boleh seorang-seorang. Sama aja nombor 2, nombor 3. Perbezaannya baya'a ini satu kali, tabaya'a lebih daripada sekali, 2 kali, 3 kali. Sebab tu ada penambahan tak. Okey. Biya'. Biya' ni jamak tau. Biara ataupun gereja-gereja. Jamak mufrad dia apa? Bi'atun. Mufrad dia apa? Bi'atun. Sebab apa ya? Mufrad dia bi'atun. Dia sebenarnya begini, bi'a'un, dia tak boleh kata mufrad. Dia tulis ni biara dan gereja. Dia tak boleh kata biara dan gereja je. Dia jamak biara-biara dan gereja-gereja. Sebab atas wazan bi'a'un, fi'alun, itu bukan wazan mufrad. Itu wazannya wazan jamak. Sebab dalam bahasa Arab ada wazan yang mana diletakkan untuk jamak. Bila datang perkataan ni, dia memang tak datang mufrad, memang jamak. Boleh Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sidang pendengar sekalian, bi'un mufrad dia adalah bi'atun. Okey? Bi'atun tau. Bi'atun adalah gereja ataupun biara untuk orang Yahudi Nasrani ni. Tempat ibadat mereka, bi'un. Jamak kepada bi'atun, bukan bay'ah. Baris kena betul. Bi'atun adalah satu tempat gereja ataupun biara, tempat beribadat, rohib-rohib lah. Tapi kalaulah letak bay'atun, dia jadi makna lain. Bay'ah ni makna dalam bahasa Melayu bay'at juga, bay'at janji setia. Okey, bay'at. Jadi tuan-tuan nampak ini bi'a ni dalam surah apa nama? Dalam suratul Hujurat. Dalam Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah Al-Hajj juzuk ke-17. Berapa lai? 8 lai juzuk 17. Ayat dia panjang agak tu. Walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajid. Nampak? Lahuddimat sawami'. Sawami' mufrad dia sawami'atun. Makna lebih kurang sama aja. Nak tahu, tengok dalam kamus bahasa apa perbezaan sawami'atun dan juga bi'atun. Dihuraikan lebih terperinci. Lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajid. Salawat bukan semayang-semayang, bukan. Tempat juga, tempat ibadat juga, salawat. Tuan-tuan cari dah dalam kamus, apakah perbezaan antara tiga ni? Dia dekat dah tu. Apa nama sawami'atun, jamak dia sawami'u. Lagi bi'atun, jamak dia bi'aun. Lagi salawatun, jamak dia salatun. Salatun jamak salawat, tempat ibadat. Bukan semayang dalam tempat. Okey. Kita selesai pada hari ini huruf ba. Semalam kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, kita ada sebut perkataan apa? Bara'a. Mana bara'a? Muka surat 73, bara'a. Bara'atun. Nampak? Bara'atun, perlepasan, pengecualian, peringatan. Bara'atun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Pengecualian, peringatan daripada Allah dan juga Rasul. Perlepasan diri.
Boleh juga. Pelepasan diri ni mana tak terlibat. Tak terlibat. Abra'a yubri'u adalah melepaskan, menyembuhkan. Tuan-tuan, dia ada bara'a yabra'u, bari'a yabra'u. Dia ada beza tau. Tuan-tuan lihat, bara'a yabra'u. Itu maknanya apa? Makna menciptakan. Bara'a yabra'u. Nampak semua baris atas. Bara'a yabra'u. Makna mencipta. Sebab tu dinamakan Allah Ta'ala Abdul Bari. Dinamakan Allah Ta'ala Al-Bari'u. Maha pencipta. Kalau kita namakan anak kita Abdul Bari. Daripada Bara'a Yabra'u. Ada satu lagi dipanggil Bari'a Yabra'u. Itu makna sembuh ataupun tak terlibat. Bari'a Yabra'u. Satu lagi Baru'a Yabra'u. Ada juga yang ketiga. Tuan-tuan tengok kamus. Ada 3 semua. Bara'a pada menciptakan. Satu lagi Bari'a sembuh. Tak terlibat. Satu lagi apa? Baru'a. Bukan Baru'a. Baru'a. Okey. Okey, kemudian barra'a iz tabarra'a berlepas diri. Tabarra'a dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua 2 lai. Juzuk kedua apa 2 lai? Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Okey. Tabarru'a makna berlepas diri, makna tak terlibat. Tabarru'a tak terlibat. Bari kita cerita tadi, Maha Pencipta, bariyah makhluk. Bari'un, ni kita nak sebut semalam tu. Bari'un ni ada kekeliruan sikit. Bari'un makna tak terlibat. Bari'um qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Mana bari aku berlepas diri, makna aku tak terlibat. Apa yang kamu nak syiriklah aku tak terlibat. Makna berlepas diri. Jadi bari'un jamak dia banyak tau. Salah satunya bura'. Bura'un. Bura'u. Bari'un bura'un. Bura'un jamak juga. Jamak mana tak yang berlepas diri, yang tak terlibat. Bari'un seorang. Kalau bura' bura'un maknanya ramai. Itu jamak dia. Ada satu lagi bira'un. Bukan biara'. Lain. Bira'un. Bira'. Boleh juga. Itu pun jamak juga. Ataupun abra'un. Boleh ke abra'? Abra'. Boleh juga. Itu pun jamak kepada bari'un. Ataupun bara'atun. Bara'atun pun jamak kepada bari'un. Ataupun abriya'. Abriya' berlepas diri. Orang-orang yang berlepas diri. Orang yang bebas. Tak terlibat. Abriya'. Okey. Itu semua jamak lah tu. Kemudian bara' yang kita baca dalam surah Az-Zukhruf juzuk 25 5 lai. Juzuk 25 5 lai. Ayat atas. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um. Innani bara'. Dia bukan bura', bukan bira'. Kalau bara', bira', bura' dan juga bira' adalah jamak kepada bari'un. Tuan-tuan nampak Kena tulis tuan-tuan. Kalau harap dengan saya cakap, tuan-tuan dengar je memang tak boleh faham. Memang tak boleh ingat pun. Bara'un, bari'un, jamak dia boleh bira'un, bura'un, ada satu lagi abra'un, ada satu lagi bawah dipanggil abriya', ada lagi dipanggil sebagai bara'ah. Bara'atun. Okey. Cuma mengenai dengan perkataan bara'un. Bara'un ni maknanya berlepas diri. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, aku tak terlibat. Okey, bara'. Cukup sekadar itu untuk 2 bar kita dah selesai huruf bar. Sekarang nanti kita akan masuk huruf ta pula insya-Allah kalau diberi kelapangan, kesihatan kita akan bersua lagi.
Okey, huruf apa? Huruf ta. 2 ba. Huruf ta 2 ba tak banyak sangatlah huruf ta. Huruf ta pun selai je. Yang 2 ba pun ada 2 sahaja. Sikit sangatlah Sikit sangat. Kita akan bersua lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang tanpa melengahkan masa. Saya terus serahkan majlis ini kepada bahagian yang kedua, iaitu bersama dengan Ustaz Agong kita buat latih Tobi insya-Allah. Dipersilakan. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah kita akan mengerjakan latihan pada pagi hari ini. Okey. Jadi kita akan memulai latihan muka surat 26. Muka surat 26 iaitu masih dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini. Sini tak boleh. Bicara tengah-tengah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Okey. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang 23 dan 24. Yang pertama, wa in kuntum. Jadi kuntum. Wa in kuntum, yang pertama adalah kuntum. Muka surat 28, salah. Muka surat 28 tapi ayat yang sama, iaitu wa in kuntum fi raibin. Kuntum semalam kita dah tulis, dah kita cari kata dasar dia. Sekarang wa in kuntum fi raibin. Jadi kuntum ni kita dah pernah mencari dia. Ni muka surat 28 ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan jikalau kalian fi raibin, fi berada pada atau di raibin. Raibin ni apa kata dasar dia? Sini raibin. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah ra, ya dan ba. Sini dah ada tulis maknanya. Makna kata dasar dah tulis sekali. Cuma kita nak cari makna. Wa in kuntum fi raibin. Dan jikalau kalian berada pada raibin. Apa makna dia? Kita cari dalam kamus kata dasar. Raibun. Kata dasar dia adalah ra, ya dan ba. Okey. Kita dah. Sini ada raibun, keraguan. Raibun kata dasar dia ra, ya dan ba. Raibun atau ribatun, makna dia apa? Keraguan. Jadi makna di sini ni, dalam latihan ni kita tinggal buat saja keraguan. Keraguan. Wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian berada pada keraguan atau kalian ragu.
mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala, ke atas, abdina. Abd. Apa tu? Ni kata dasar dia apa? Abdi. Kata dasar dia adalah ain, ba dan dal. Kita cuba cari ain, ba dan dal. Ain, ba dan dal. Okey. Ni ain, ba dan dal. Sini ada abdun. Makna dia hamba. Jamak dia adalah ibadun atau abidun. Dan ibadun jamak dia. Dia sama makna dia dengan abid. Abdun, abidun. Jamak dia ibadun. Kata dasar dia adalah ain, ba dan dal. Dia ada 4 ba sini tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia ni sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Abdun, hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jikalau kalian ragu, mimma nazzalna, daripada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, surah sini suratun, kata dasar dia adalah sin, waw dan ra. Boleh kita cari sin, waw dan ra. Ini. Jadi dalam latihan yang sekarang ni sangat senang. Kata dasar dia dah ada. Kita tinggal mencari makna saja. Kita cari yang sin, waw dan ra. Kita cari dulu sin, waw dan ra. Maka akan terjumpa pada muka surat 126. Muka surat 126. Sin, waw dan ra. Surun. Tasawwara suratun. Jamak dia suwarun. Makna dia apa? Surah. Ni dia. Bisuratin. Sini ni suratun. Di sana kenapa jadi bisuratin? Sebabkan ada bi sebelum dia. Ada huruf jar sebelum dia. Maka suratun tadi tu, baris akhir dia yang tun tu, asal dia kan suratun. Tapi disebabkan ada bi suratin, bi ada huruf jar, maka yang akhiran dia ni berubah menjadi kasrah. Kita baris bawah, bisuratin. Jadi fa'tu bisuratin. Jadi suratun makna dia surah. Dia banyak ni. Dia ada cuma 2 ba. 2 ba saja untuk kata dasar sin, waw dan ra. Jadi kita sambung lagi. Wa in kuntum, dan jikalau kalian ragu daripada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surah mim mithl. Apa kata dasar dia? Kita tengok di sini. Sini ada kata dasar dia sekali. Mim, tha dan lam. Kita cari mana yang kata dasar mim, tha dan lam. Cari yang di mim. Tuan-tuan, dari sekarang kita cuba untuk belajar mencari kata dasar, mencari makna dalam kamus kata dasar, menggunakan kamus kata dasar. Kita cuba belajar dari sekarang. Mim, tha dan lam. Ni dia tuan-tuan. Pada muka surat 183. 183, mim, tha dan lam. Ni ada mislun. Sama dengan fa'tu bisuratin mim mithlihi. Ini kan ini adalah kata ganti nama. Kita nak fokus kepada mithli ni. Mithli, sini mithli. Sebabkan sebelum dia ada min.
Sebab kan sebelum dia ada min. Sebab tu dia pakai baris bawah. Kenapa sini berbeza? Sini in, sini i. Kenapa sini tak pakai tanwin juga macam yang, kenapa sini tak pakai tanwin macam yang ada di sini? Kan sama-sama huruf jar sebelum dia. Sebelum dia sama-sama huruf jar. Kenapa sini tanwin, sini tak? Disebabkan sini dah bersambung dengan kata ganti nama. Dah menjadi kata majmuk. Apa tu kata majmuk? Contoh, bukunya. Bukunya, buku saya. Ni dah ada kepunyaan dah. Atau nama dalam istilah bahasa Arab tu mudhaf dan mudhaf ilaih. Dah jadi dua. Dia ni dah jadi dua perkataan yang menjadi satu. Mithlil dengan nya. Hi ni kan nya maknanya. Okey. Fa'tu bi suratin min mithli. Apa makna dia mithl tu? Kita tengok di sini tadi. Seumpama. Seperti. Dia banyak lagi perkataan dia. Mathalun, tamathil, mathulat, amsal. Banyak lagi. Kita guna yang kita cari sekarang ni adalah mithlun. Maknanya seperti atau seumpama. Jadi fa'tu bi suratin min mithlih. Maka datangkanlah surah yang seperti, yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya, seumpamanya, yang seperti dengannya. Wada'u syuhada'akum, dan panggillah syuhada'akum, syuhada. Syuhada'akum. Ini pun juga tuan-tuan dan puan-puan, mudhaf dan mudhaf ilaih. Syuhada, penolong kalian. Kalau tadi ni seumpamanya, ini penolong kalian. Dua perkataan jadi satu kan? Itu kata majmuk lah dalam kotak silap saya. Syuhada'akum. Cuma kita nak cari yang ini saja. Syuhada. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia dah tertulis dalam latihan ni. Boleh kita tengok. Syuhada'akum. Syuhada. Shin, ha dan dal. Shin, ha dan dal. Okey, kita cari dalam kamus kata dasar. Cari yang kata dasar dia shin, ha dan dal. Terjumpa tak syuhada? Okey. Okey. Ni tuan-tuan dan puan-puan, pada muka surat 131. 131 shin, ha dan dal. Sini banyak, ini ada kata kerja. Tak ada sini syuhada. Tengok di belakang dia, sambungan dia. Sini ada masyhad, syahadatun, syahidun, syahidun. Jamak dia syuhada. Syuhada tu makna dia jamak dia. Maknanya apa sini? Saksi. Dia boleh makna saksi, boleh makna penolong. Okey. Jadi fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian. Jadi kita buat di sini. Apa makna dia? Penolong ataupun saksi. Okey. Syuhada'akum min dunillah, selain min daripada dunillah, duni daripada selain Allah. Maksudnya selain pada Allah. In kuntum sadiqin, jikalau kalian betul-betul orang yang benar. Sadiqin ni kita dah pernah cari semalam. Okey, sadiqin ni kita dah pernah cari semalam. Okey, terus kita sambungkan. Fa illam taf'alu. Dan jikalau kamu belum boleh berbuat hal demikian, walan taf'alu, dan kamu pun memang tak boleh nak buat benda tu, fattaqun naral lati, maka jagalah, maka kalian takutlah. Takutlah annar, akan api neraka, allati, yang mana, waqudu. Waqudu. Annar ni apa ni kata dasar dia? Di bawah ni ada. Nar ni kata dasar adalah nun, waw dan ra. Nun, waw dan ra. Kita cari nun, waw dan ra. Nun, waw dan ra. Ni dia.
Nur. Ni nun, waw dan ra. Nar. Nun, waw. Ada nurun, makna dia cahaya. Munirun yang memberi cahaya. Narun, api. Tanur, dapur bakar api. Jadi dia nun, waw, ra ni ada 4 perkataan yang mempunyai kata dasar nun, waw, ra dalam Al-Quran. Dan dia ada 4 ba. Maknanya dia kerap ada dalam Al-Quran. Perkataan yang mempunyai kata dasar nun, waw dan ra kerap dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Quran. Salah satunya iaitu yang kita jumpai sekarang adalah nar. Nar maknanya dia api. Api neraka. Jadi fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah akan api atau api neraka allati yang mana waquduha. Waqud tu apa makna waqud? Kata dasar dia kita cari dulu. Kata dasar dia adalah waw, qaf dan dal. Kita cuba cari. Waw, qaf dan dal. Kata dasar dia waw, qaf dan dal. Cari. Ni dia. Waqudun. Ni. Waqudun makna dia apa? Bahan bakar. Waw, qaf dan dal. Ini ada kata kerja dia auqada, makna dia menyalakan. Di bawah tu ada istauqada, meminta api. Bawah tu ada lagi waqudun, bahan bakar. Ini cuma 2 ba dalam 2 ba. Maknanya dia tak terlalu kerap, tak banyak perkataan yang punya kata dasar waw, qaf dan dal dalam Al-Quran, tak banyak sangat. Ada juga, cuma tak kerap. Jadi allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah akan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah annas, manusia, wal hijarah. Hijarah ni apa kata dasar dia? Al hijarah. Kata dasar dia adalah ha, jim dan ra. Kita cari ha, jim dan ra. Jadi kita hari ini kita belajar membuka kamus kata dasar Al-Quran ni. Kita cari ha, jim dan ra. Okey. Ini dia. Muka surat 90. Ha, jim dan ra. Hajarun. Hijaratun, batu. Hijrun, mahjurun, larangan. Ashabul hijri, nama kaum soleh. Bilik hujuratun, bilik-bilik. Hujurun, jagaan. Jadi kalau yang sini ni hijaratun. Al-hijarah. Al-hijarah tu apa? Hijarah adalah jamak daripada hajarun. Hajarun batu, hijaratun batu-batu atau batuan. Larangan. Sebab tu dalam sekarang ni, masa sekarang ni dinamai al-asru al-hijri. Atau al-hajri saya. Lockdown al-asru al-hajri. Sama dia. Al-hijr dengan al-hajr. Maksud dia lockdown. Jadi dia kena jaga-jaga waktu dalam sama dia dari perkataan larangan atau jaga. Jadi sekarang ni kita waktu-waktu berjaga-jaga dari penyebaran COVID. Okey. Jadi al-hijarah, bebatuan, uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi di sini boleh tuan-tuan buat sini batu atau bebatuan, batu-batu. Okey. Jadi kita cuma bagi makna saja lagi dalam latihan-latihan ni, tak susah macam semalam pun. Jadi kalau makna semua dia wa in kuntum fi raibin, jikalau kamu takut, jikalau kamu ragu, mimma nazzalna, daripada apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat yang seumpama dengannya. Wad'u syuhadakum, lalu panggillah penolong-penolong kalian. Min dunillahi, selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul orang yang benar.
Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak mampu nak buat, walan taf'alu, dan tak akan pernah mampu buat, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah akan api neraka yang mana waquduha, bahan bakarnya, annas, manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang mana semua itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Okey, ini surah Al-Baqarah. Selanjutnya kita buka lagi muka surat 29. Kita habiskan 2 muka surat. Okey. Summum bukmun umyum. Ini dalam surah Al-Baqarah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Summum bukmun umyun. Apa makna 3 perkataan tu? Summun, bukmun, umyun. Kata dasar dia lah som, sad, mim dan mim. Kita kena cari saja lagi. Ini dah senang latihan dia. Sad, mim dan mim. Kita cari. Sad. Apa makna dia? Di sini. Yap. Kalau tuan-tuan yang dah pernah menengok makna terjemahan, boleh tahu tu makna dia. Summum, bukmun, umyum, itu sini kita cari dulu biar nampak dalam kamus kata dasar ni. Ni dia. Summun, pekak, tak boleh dengar. Umyun, summun, bukmun, bukmun lagi. Bukmun ni apa kata dasar dia? Jadi kalau summun tadi orang pekak, kalau bukmun apa dia? Kata dasar dia adalah ba, kaf dan mim. Ada dalam kitab tu, dalam buku latihan tu ada ditulis sana kata dasar dia. Kita tinggal cari saja lagi. Ba, kaf dan mim. Okey. Ni. Ni bisu. Abkamun, bukmun. Makna dia bisu. Jadi pertama tadi summum, pekak, bukmun, bisu, umyun. Umyun. Apa kata dasar dia? Ain, mim dan ya. Ada dalam kamus, dalam latihan tu tulis sana kata dasar dia. Kita tinggal cari saja. Ain, umyun. Ain, mim dan ya. Ni. Umyun, buta. Okey? Buta. Jadi summun, bukmun, umyun. Mereka itu tuli, mereka itu pekak. Bukmun, bisu, umyun, buta. Fahum la yarji'un, dan mereka itu tak boleh kembali. Au kasayyibin, ataupun seperti sayyibin. Sayyibin ni apa ni? Kita cari, boleh kita cari sekali. Sayyibun, boleh kalau kita nak cari juga. Selagi kita ada masa. Okey. Sayyibun. Kita cari. Sad, ya, sad, ya dan ya, kasayyibin. Ya, kita cari dulu. Ni. Sad, waw dan ba. Makna dia hujan. Okey. Au kasayyibin minas sama, ataupun seperti hujan daripada langit. Fi zulumatu wa ra'du wa barq. Di dalamnya zulumat. Zulumat. Zulumat ni apa kata dasar dia? Di sini ada tulis zulumatu wa ra'du wa barq. Zulumat, zat, lam dan mim. Ra'dun, ra, ain dan dal. Barqun, ba, ra dan qaf. Kita kena cari makna je lagi. Kita cari makna dia. Zulumatun, zat, lam dan mim. Kita cari zat, lam dan mim. Okey.
Zat ni sangat sikit. Ni dia. Zulumat, kegelapan. Jadi au kasayyibin minas sama, ataupun seperti hujan yang datang dari langit. Fihi zulumat, di dalamnya terdapat kegelapan. Wa ra'dun, ra ain dan dal. Cari. Ra'd. Ni dia. Bunyi guruh. Bunyi guruh. Fihi zulumatun, di dalamnya terdapat kegelapan. Masa hujan kan gelap tu. Lepas tu ra'dun, ada guruh. Wa barkun, ba, ra dan qaf. Barkun apa makna dia? Kita cari ba, ra dan qaf. Okey. Ni dia. Barkun, kilat. Kilat. Muka surat 74. Barkun, kilat. Jadi au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'dun wa barq, ataupun seperti seperti hujan daripada langit, di dalamnya tu terdapat kegelapan. Ada kegelapan, ada guruh, ada kilat. Jadi itulah samalah macam hujan kita nampak gelap. Kalau dah hujan tu gelap, ada kilat, ada guruh. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka semua tadi tu, mereka yang buta, yang tuli, yang pekak tadi tu, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan asabi'ahum. Asabi', apa kata dasar dia? Sad, ba dan ain. Kalau kita cari dalam kamus kata dasar, maknanya ada jari-jari, jemari. Mereka meletakkan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga mereka. Adhan itu, sini tak ada tulis. Adhan ini kata dasar dia hamzah, zai dan nun. Maknanya telinga. Mereka letakkan tangan-tangan mereka, jari mereka di telinga. Minas sawa'iqi. Sawa'iq. Apa makna sawa'iq? Sini ada sad, ain dan qaf. Apa makna dia? Kita cari. Sad, ain dan qaf. Sini ada, dalam latihan ada dia tulis sad, ain dan qaf. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Ni sawa'iq. Sa'iqatun bentuk mufrad dia, tunggal dia. Sawa'iq bentuk jamak dia, halilintar. Jadi yaj'aluna asabi'ahum fi adani, mereka meletakkan tangan mereka di telinga, jari mereka di telinga. Minas sawa'iqi, takut daripada halilintar. Hadaral maut, sebabkan takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah muhit. Muhit makna dia apa? Muhit, cari kita ha, ya dan ta. Kita cari ha, waw dan ta. Ni dia. Ini dia dari perkataan ahata, mengelilingi. Atau sini ni saja dia, mengelilingi atau mencakupi. Atau mengelilingi, waw dan ta, itu kata dasar. Muhitun bil kafir, dengan orang-orang kafir. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, latihan kita dari muka surat 28 hinggalah muka surat yang ke-29. Wallahu, dan terakhir tadi itu wallahu muhitum bil kafir. Allah pun juga mencakupi, mencakup orang-orang yang kafir. Jadi macam tu. Boleh nanti tuan-tuan tengok pada dalam terjemahan. Dalam terjemahan. Okey. Ini ayat yang ke-19. Ada di sana tu. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ni ada di sana tu makna dia. Sini ni ada penjelasan dia, maksud meliputi atau mencakupi. Jadi kalau makna dia secara, kalau kita cari dalam kamus kata dasar macam tu, mencakupi atau meliputi. Kalau tuan-tuan nak tahu tafsiran dia, boleh terujuk kepada buku tafsir atau penjelasan dalam Al-Quran. Selalunya dalam Al-Quran tu ada penjelasan dia di bawah-bawah tu.
Okey. Jadi wallahu muhitun bil kafirin. Allah meliputi atau mencakup orang-orang, meliputi atau tahu mencakup orang-orang kafir. Okey, itu saja dahulu pada hari ini. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami perkongsian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan mengenai dengan latihan jamak dan sebagainya tadi. Kita sambung perbincangan kita yang semalam, kalau tuan-tuan masih ingat, mengenai dengan apa nama ini, suratul Baqarah dan juga suratul Imran, suratul Ali Imran, juzuk pertama dan juga juzuk yang keempat. Juzuk yang pertama page yang terakhir, juzuk yang ketiga page yang terakhir juga. Apa perbezaan di mana semalam ya? Dia ada dua. Sama ada di unzila alaina dan juga unzila ilaina. Ila dan juga ala. Okey. Tuan-tuan, sebelum kita memulakan pengajian, tuan-tuan mesti ada di hadapan dan di sisi tuan-tuan terjemahan Al-Quran. Dalam suratul Baqarah kita bincang semalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Okey. Apa perbincangan kita semalam? Unzila ilaina, ayat ni qulu. Qulu maknanya semua orang Islam diletakkan ila. Kalaulah untuk Nabi pada ayat Ali Imran, qul amanna, qul adalah katakanlah oleh kamu wahai Nabi, amanna billahi wa ma unzila alaina. Nampak apa yang diturunkan ke atas kami, iaitu Nabi. Wahyu daripada atas ke bawah, diletakkan ala. Kita dah bincang semalam. Kemudian perkataan utia. Sebab apa dalam suratul Baqarah, kalau kita lihat di sini diletak apa? Diletakkan wa ma ut. Okey. Tergendala sikit tadi. Perbezaan sekarang ni kita nak ceritakan dekat utia. Okey. Tuan-tuan lihat pada muka surat 1 ayat 136, muka surat ke-21. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Tapi dalam surah Al-Imran, okey, dalam surah Al-Imran disebutkan apa? Wa ma utiya Musa wa Isa. Tak disebutkan wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, tapi disebutkan wan nabiyyuna min rabbihim. Di sini kita lihat pengulangan perkataan utiya di dalam suratul Baqarah lebih daripada satu sebab. Kita cuba rungkaikan utiya tu. Sebab apa datang surah Baqarah, tidak didatang dalam surah Al-Imran? Perkara yang pertama, yang kita perlu tahu, utiya datang dalam surah Baqarah ni pada siyak, pada konteks kalam, konteks ayat, menyebutkan bilangan
Nabi-nabi, perkhabaran nabi-nabi. Jadi seumpama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yaqub dan juga nabi-nabi yang lain. Sebab itulah disebut utia dalam suratul Baqarah, kerana disebutkan bilangan nabi-nabi, kemudian perkhabaran, kisah, cerita nabi-nabi. Surah Ali Imran tak disebutkan begitu. Jadi sebab itu tak disebutkan apa? Perkataan al-ita, tak disebutkan utia. Nampak? Apabila disebutkan nabi-nabi yang telah terdahulu, maka sesuailah kita mengulangi perkataan utia. Berbeza dengan surah Ali Imran. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ayat dalam suratul Baqarah datang selepas ayat apa tu? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nampak? Orang-orang Yahudi mereka berkata apa? Jadilah kamu wahai orang-orang Islam, jadilah kamu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, pasti kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Nampak tak? Orang Yahudi kata, wahai orang Islam, jadilah kamu orang Yahudi, hudan atau Nasrani, ataupun jadilah orang Kristian Yahudi. Jadi apabila disebutkan dua millah, dua cara hidup, Yahudi agama dan juga Nasrani, okey, sesuailah mengkhususkan nabi mereka, Yahudi dan juga Nasrani. Siapa nabi mereka? Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dengan perkataan utia. Nampak? Wa ma utiya Musa wa Isa. Nampak dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Ali Imran, muka surat yang ke-61 ayat ke-84 sama juga disebut wa ma utiya Musa. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan nampak dalam suratul Baqarah ayat 136 disebut wa ma utiya Musa wa Isa. Disebut perkataan utia tu. Dalam suratul Baqarah disebut. Sebab apa disebut? Sebab kan ada sebelum tu ayat 135 disebut perkataan hudan au nasara. Nabi kepada bangsa Yahudi adalah Nabi Musa. Nabi kepada bangsa Nasrani adalah Nabi Isa. Jadi sebab itu disebutkan perkataan utia. Dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 84 juga menyebut perkataan yang sama, wa ma utiya Musa wa Isa. Cuma tak disebutkan dalam surah Al Imran. Kita lihat mereka memufradkan perkataan utiya khusus hanya untuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Okey. Berbanding nabi-nabi yang lain. Nabi lain tak sebut utia. Lepas tu baru sebut. Dia tak sebut sekali khusus untuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Kemudian wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang dibawa datang nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Nampak? Disebut utia juga, tetapi selepas daripada sebutan Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi dalam surah Ali Imran tidak disebut. Sebab yang ketiga, datang kalimah utia ni untuk taukid ke atas Islam dan juga ke atas iman kepada Nabi, kepada siapa? Perkataan utia ni datang untuk mentaukidkan Islam dan juga iman. Itu dalam surah apa tu? Di dalam surah Ali Imran tidak didatangkan utia. Sebab siyaqul ayah bukan nak cerita tentang taukid utia tu. Dia nak menceritakan tentang taukidnya Islam dan juga iman. Tuan-tuan lihat surah Al-Imran muka surat ke-60 ayat ke-81.
Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nampak sebut kitab wa hikmah. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Nabi-Nabi semua daripada Nabi Adam AS sampailah sebelum Nabi Muhammad, siapa yang dibangkitkan untuk menjadi Nabi, mereka akan mengambil janji setia dengan Allah. Apa dia? Kalau kami sempat hidup bersama Muhammad, dipanjangkan umur kami sampai ke zaman Muhammad, kami akan bantu, kami akan beriman kepada Muhammad, kami akan bantu dia. Okey. Selepas daripada tu ayat ini disebut apa? Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardun. Okey. Sekarang ni kita lihat dalam ayat ini, pada ayat ke-83, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Apa nak bagi tahu? Nak bagi tahu adakah selain daripada Allah yang mereka cari? Adakah mereka cari selain daripada Allah? Sedangkan makhluk di langit dan di bumi, sama ada sukarela ataupun terpaksa, mereka tunduk kepada Allah. Jadi nak cerita tentang apa ni? Siyaqut ta'kid. Siyaqut ta'kid iaitu konteks cerita di atas cerita Islam dan juga iman. Nampak Islam dan juga iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada ayat ini, ayat 85, Quran cerita kita tak iman dan juga Islam ni. Apa dia? Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam, mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Taala tidak akan diterima agama dia. Dan di akhirat dia jadi orang yang rugi. Apa munasabahnya? Munasabah perbincangan kita ni. Munasabah di sini tidak diulangkan perkataan utiya. Nampak? Pada ayat 84, baris yang ketiga, wa ma utiya Musa wa Isa, kemudian wan nabiyyun. Tidak seperti surah Al-Baqarah yang menyebutkan wa ma utiyan nabiyyu. Kerana apa? Apa munasabah dia? Apa munasabahnya? Tidak mengulangi perkataan utiya untuk nabi-nabi pada ayat 84 ini, kerana didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maksudnya apa? Menceritakan kisah ni, kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad, bukan cerita tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Jadi sebab tu tidak disebutkan utiyan nabi. Tak sesuai lah. Sebab bukan cerita tentang nabi-nabi, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sebagai apa? Jawu ta'biri. Okey, kita tengok dari segi jawu, al-jawu ta'biri. Munasabahnya tidak mengulangi perkataan utiya kepada al-anbiya, wa ma utiyan nabiyyun. Nabiyyun tu al-anbiya. Okey? Kerana kerana apa? Kerana siyak ni, konteks cerita adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah nabi-nabi terdahulu. Sebab kita refer balik pada ayat yang ke-81, cerita tentang nabi-nabi dahulu sebelum mereka diutuskan ke permukaan bumi, mereka akan mengambil ikrar. Mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi tak perlulah diletakkan perkataan nabi-nabi yang terdahulu juga diletakkan perkataan utiya, sebab bukan perbincangannya di sini. Perbincangan nabi-nabi dalam surah Al-Baqarah, sebab itu diletakkan wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Okey. Dari sudut yang lain, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dari sudut yang lain,
kita lihat pengulangan perkataan ata ya'ti. Tak kiralah ata ke, itsian ke, utia ke. Tadi perkataan hamzah taya, ta alif maqsurah ni. Datang dalam suratul Baqarah, datang sebanyak 34 kali. Ada pun dalam suratul Al-Imran, datang perkataan ata ya'ti ni, datang 19 kali je. Mana lagi banyak? Surah Al-Baqarah lagi banyak. Bila surah Al-Baqarah lagi banyak, dibawa datang utia dalam suratul Baqarah, tidak dibawa datang dalam suratul Al-Imran. Okey, selesai perbincangan mengenai dengan ayat yang kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan hari mengenai dengan dalam Quran ada juga ayat, dua ayat yang sama. Kullun yajri li ajalin musamma, li ajalin, li digunakan li, huruf jar. Ada juga sebahagian ayat digunakan kullun yajri ila ajalin musamma, digunakan ila, tidak digunakan li. Kerana apa? Sekejap li, sekejap ila. Nantikan kupasannya pada keesokan hari insya-Allah bersama dengan kita. Tanpa melengahkan masa, saya memohon maaf untuk menutup tirai majlis pada hari ini. Hari ini banyak gangguan dari segi elektriknya dan juga line tak apa cantik kerana gangguan. Okey, wifi, elektrik. Saya minta maaf banyak tuan-tuan yang sedia sudi menunggu kita sehingga ke akhir episod ini, ke akhir siri kita pada hari ini. Okey. Alhamdulillah juga saya minta yang tak dapatkan buku, sila dapatkan buku kita sesegera yang mungkin. Dan tuan-tuan untuk memanjangkan video kefahaman tentang tadabbur Al-Quran, sharelah bersama sahabat-sahabat yang lain. Share, tekan butang share supaya orang lain pun dapat dengar, walaupun seminit, walaupun 2 minit, tetap kita akan mendapat pahala. Setakat itu saja tadabbur kita pada hari ini, sesi yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.